للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatidzah, sidang hadirin hadirat, jamaah duha, para istongkat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedalam-dalam, setinggi-tinggi, sebanyak-banyak puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di saat dan ketika ini, ya, pada hari ini, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia beri izin kita untuk buat taat, dia beri izin kita untuk buat ibadah, diberi izin kita, dibantu kita dalam mengerjakan ibadah. Ya, dalam yang tasbih tadi, kalau tidak dibantu oleh Allah, kalau tidak diizin oleh Allah, tak dapat kita dapat. Jadi hari ini alhamdulillah dengan rahmat kasih sayang Allah taala, kita hari ini mudah-mudahan jadi insan terpilih yang istimewa pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, dapat buat satu pengorbanan yang namanya sembahyang sunat tasbih. Sunnah, salah sunat yang penuh dengan pengorbanan, dengan masa yang agak panjang, dengan kena jaga khusyuk yang sempurna, ya, perbuatan sempurna, bacaan sempurna. Mudah-mudahan amal yang kita buat itu ialah amalan orang-orang soleh dulu. Kita nak belajar-belajar je tuan, nak belajar-belajar amalan orang soleh. Tak tu sampai ke tahap soleh tu tak tahulah soleh dulu ke diambil dulu, tak tahulah kita. Kalau kita diambil dalam keadaan kita belum soleh pun, kita dah belajar amal orang soleh. Kalau kita diambil dalam keadaan kita soleh, ya, mudah-mudahan, ya, kebaikan, tuan-tuan puan-puan yang akan raih di yaumul jaza nanti, iaitu di hari pembalasan yang Allah sediakan untuk apa? Gaji atas kerja di dunia. Gaji atas kerja di dunia. Dunia tempat kerja, akhirat ambil gaji. Dunia tempat ibadah, akhirat tempat jaza. Jadi mudah-mudahan ada je ganjaran Allah Taala sediakan bagi tuan-tuan yang hari ini dapat mampu
dibantu, ditolong, diizin oleh Allah Subhanahu wa taala terus berbuat taat. Dan alhamdulillah, setelah kita diberi oleh Allah taala peluang lagi. Ada ruang dapat isi peluang, ada masa dapat ambil sempat, ada sihat dapat guna kuat. Untuk apa? Untuk tadi taat. Dan insya-Allah ni kita duduk di satu majlis yang menggembirakan Allah Subhanahu wa taala yang namanya majlis ilmu. Duduk aja sekejap majlis ilmu, tanda cinta. Duduk aja kejap majlis ilmu, tanda jambatan cinta ilmu. Duduk aja kejap dalam majlis ilmu, jambatan cinta ilmu. Cinta ilmu, jambatan cinta ulama. Cinta ulama, jambatan cinta Rasul. Cinta Rasul, jambatan cinta Allah. Cinta Allah, jambatan menuju Allah. Belajar dekat mana? Dekat ialah belajar dululah. Cinta ilmu dulu. Duduk dah cukup lah. Ini tanda belajar mencintai ilmu. Apa tadi? Duduk dalam majlis ilmu, tanda kita cinta ilmu, jambatan cinta ilmu. Cinta ilmu, jambatan cinta ulama. Kita tu ulama. Kita belajar cinta ulama, ya Allah. Cinta ulama, jambatannya cinta Rasul. Kerana ulama warasatul anbiya. Ulama ialah waris para Rasul. Cinta ulama, jambatan cinta Rasul. Cinta Rasul, jambatan cinta Allah. Cinta Allah, jambatan ke syurganya Allah Ta'ala. Tempat mana? Hadal maqam. Ini tempat. Apa dia? Rawdatul Jannah, taman-taman syurga. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Ya, pada hari ini sedikit insya-Allah. Walaupun satu ayat tak apa, tetap kita dapat ganjaran berbanding orang yang sembahyang 100 rakaat tak dapat. Kita belajar satu ayat pun dah kira okey sangat. Jadi insya-Allah berikutnya di muka surat yang ke-30. Muka surat yang ke-30, kitab Hidayatus Sibyan, berhubung tentang rukun solah jenazah. Hari ini kita cuba habiskan, insya-Allah 2 minggu nanti. Selepas tu boleh berbincang dengan Tuan Haji Latif bab sembahyang dalam bertasawuf sembahyang. Akan datang kita sambung. Jadi ini habiskan kalau boleh ni, insya-Allah kita habiskan sampai ke habisnya solat jenazah ni. Jadi hari ini insya-Allah taala kita masuk pada rukun sembahyang jenazah yang kelima. Yang kita tahu rukunnya ada 7, dah lebih yang kelima ya. Tak apalah kita situ. Solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada takbir yang kedua sekurang-kurangnya salawat itu. Kitab saya muka surat 30 aja. Yang jawab je bah. 30 atas sekali tu. Baris kedua. Baris kedua atas. Kitab kita yang orang yang perasan kita dah tua-tua sikit ni, kitabnya muka surat 30. Yang perasan muda-muda sikit 98 aja. Yang muda-muda sikit 98. Nanti insya-Allah ada ruh kitab tu kembali muda. Nak ikut saya kembali tua ni kan. Rukun solah jenazah yang kelima ialah solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya? Kemudian daripada takbir yang kedua. Kemudian daripada takbir yang kedua. Takbir yang pertama, kemudian itu dalam situ ada niat aku sembahyang atas jenazah ini. 4 takbir kan kita niat kat situ kan. Fardu kifayah. Kemudian kita baca Fatihah. Itu untuk takbir pertama. Lepas tu kan kita takbir lagi. Takbir pertama untuk Fatihah. Takbir kedua untuk solawat. Kemudian nanti kita jumpa takbir ketiga untuk doa. Kalau kita dah ingatlah Fatihah, solawat, doa, tak kira mana dulu. Yang penting takbir dulu. Fatihah, solawat, doa ikut kitab kita je. Kalau kita ikut kitab yang biasa dia kata memang tertibnya dalam takbir tu niat. Kemudian lepas tu memang Fatihah. Kan? Lepas Fatihah takbir. Lepas takbir selawat. Tuan-tuan kalau daripada ni tak salah, kita bersama dengan kitab-kitab lain dibincangkan. Fatihah tak semesti lepas takbir pertama. Tak mesti lepas takbir kedua. Tak semesti lepas takbir ketiga. Jadi yang pastinya mesti mula dengan takbir, niat tu kat situ. Kemudian salam mesti selepas takbir keempat. Jangan salam lepas takbir pertama, tu tak jadi. Lepas salam dulu baru takbir, tak jadi. Takbir dulu lepas salawat. Ni takbir pertama ni, Allahu Akbar, patut Fatihah. Tapi kita tak ambil. Kita ambil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir pertama. Itu kan lepas tu patutnya surah Fatihah.
Namun dibincangkan dalam kitab kita, Fatihah, salawat, doa tak kira mana-mana. Namun ambillah yang terpilih, macam mana susunan dalam sembahyang tu, Fatihah dulu. Kan? Kemudian tahiyat pula. Bukan tahiyat lah, salawat, tahiyat lah tu. Kan kita dalam sembahyang kita. Kemudian baru salam. Okay. Berikutnya, apakah sekurang-kurangnya salawat itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, dah sudah betul lah, baru ingat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, masuk takbir ketiga. Ringkas saja, tak apa. Ringkas saja, bukan nak panjang-panjang. Salawat Ibrahimiyah. Tambah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satu lagi cantik. Dalam sembahyang tuan-tuan puan, ikutlah insya-Allah kuliah kita ni. Sembahyang sempurnakan satu-satu. Walaupun tahiyatul akhir itu sunat. Salat Ibrahimiyah itu sunat je. Selepas salat atas sahabat Nabi wa ala ali Muhammad, kan, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau siapa yang tak boleh nak menyambung, baik satu ayat. Jangan dirosakkan. Baiklah kita selamat Allahumma salli ala Muhammad, satu rukun habis. Masuk solawat atas keluarga Nabi, akhir kan sunat abad wa ala ali Muhammad, habis. Kama sallaita ala Ibrahim, habis. Ambil lapan lain sedap. Siapa yang baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, nafas tak buang, bacaan tu salah. Ada hak pada huruf mim. Mim tu baris atas. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu kalau nafas panjang. Kita nafas panjang. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nafas tak buang, tapi huruf dimatikan. Sah tak sebenarnya? Sebaiknya sah, dia sunat. Tak masalah, dia itu sunat. Cuma jangan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tak sah. Kenapa tak sah? Jangan buat lagi. Nafasnya wasal. Bacanya waqaf. Mana sah? Kan mim tu kan ada tuan punya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mim ada tuan punya. Bilhamdulillahi rabbil alamin. Nun kan ada tuan punya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada tuan punya. Kalau nak wasal, napasnya panjang, baca. Ini saya pernah awal dulu di kitab kita. Jangan ada penyakit. Itu penyakit lah. Penyakit orang sembahyang. Apa penyakitnya? Itulah. Bacanya, napasnya napas wasal. Bacanya wakaf-wakaf. Kita pun tak faham. Bacanya wakaf, napasnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Napas tak buang. Kalau nak napas tak buang, milham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nafas tak buang. Kalau tak nak buang, Nar-Rahman. Kenapa jadi Ar-Rahman pula? Itu dalam masalah selawat dalam sembahyang kita jaga-jaga. Yang ni tak masalah, ni mudah cuma sikit je kan. Selawat itu selepas rukun yang arba' dalam sembahyang, selawat atas keluarga Nabi dah sunat je. Tak nak baca pun tak apa. Lepas wa ala ali Muhammad, terus je assalamualaikum warahmatullahi. Boleh kan? Boleh. Boleh belah tu. Boleh. Tapi kurang sempurnalah sayang. Dalam masanya pendek, sediakan untuk sembahyang. Main-main tak tu. Makin nak dipendek-pendekkan lagi. Biarlah kita berpanjang-panjang dengan Allah. Itu semua dah lepas saya dah sebut. Berpanjang masa dah sikit dengan Allah. Apa salah kita? Macam solat tasbih. Itu cantik. Berpanjang-panjang masa aku dengan Allah. Puji Allah. Rukuk tak cukup dengan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Tak cukup kita. Puji lagi. Maha Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. Engkau Maha Besar ya Allah. Dalam puji tadi. Subhanallah. Berpanjang-panjang. Berikutnya dan yang terlebih akmalnya, apa maksud terlebih akmal, iaitu terlebih sempurna, iaitu selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah, ada sabdu di atas ya. Bacaannya yang dibaca akan dia pada tahiyatul akhir. Anggaplah di sini semua telah amalkan tahiyatul akhir dengan selawat Ibrahimiyah yang sebenarnya. Okey, rukun yang keenam.
Rukun yang keenamnya, iaitu doa bagi mayat, kemudian daripada takbir yang ketiga. Selepas takbir yang ketiga, ada satu lagi yang kena baca, iaitu doa kepada mayat sekurang-kurang kita lihat bawah. Dan disyaratkan padanya itu doa yang di bangsa akhirat. Syarat mesti ada cerita akhirat. Jangan doa tentang mayat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Dah tak ada lagi. Orang tu dah habis dah. Dibangsakan akhirat. Okey, kalau nak sambung wa fil akhirah hasanah, tak ada doa dalam pas mayat tak ada masuk dunia, tak ada cerita bangsa dunia punya. Ya Allah, berikan kami ya Allah yang sembahyang ni kekayaan ya Allah. Apa tak payah, tak payah numpang-numpang. Terus jalan tegak, terus doakan kepada mayat. Allah, mayat ini ya Allah orang baik ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman daripada taman syurga ya Allah. Engkau luaskan kuburnya ya Allah. Engkau mudahkan perjalanannya menuju syurga-Mu ya Allah. Engkau terima amal ibadahnya ya Allah. Amal yang baik-baik Engkau lipat ganda ya Allah. Amal yang buruk Engkau tukar ya Allah kepada kebaikan. Itu tak apa, itu tak apa. Itu tak masalah. Jangan berhubung dengan dunia, tak ada. Ini syarat. Pun kita yang amal kita amalkan yang dah warid, yang dah biasa kita amal. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya lah. Kita dah biasa. Kita pun tak ambil cerita lain tu. Kan cerita akhirat. Semua cerita akhirat doa-doa tu. Itu syaratnya, yang di bangsa akhirat dan dituntut akan dia bagi mayat yang kita sembahyangkan atasnya sekurang-kurang itu dia. Itu sekurang-kurang doa. Allahumma ighfir lahu, kalau mayat lelaki biasa kita dengar. Kalau mayat itu perempuan, Allahumma ighfir laha. Itu Allahumma ighfir lahu atau Allahumma arhamhu. Artinya dan yang akmalnya ialah yang bawah itu yang panjang. Apa maksud Allahumma arhamhu? Kalau kita lokek sangat nak berdoa, cukuplah dengan Allahumma ighfir lahu. Kalau tak nak gabungkan Allahumma ighfir lahu warhamhu, lokek sangat, Allahumma arhamhu, dah cukuplah. Allah, kau sayangi dia. Tak nak Allahumma ighfir lahu, tak nak Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allah, engkau ampuni dia. Tak apalah. Dalam hadis yang lalu, bila yang menyembayangkan kita nanti ramai, yang lepas berapa? Kalau yang menyembayangkan kita dapat 3 saf Allah, maka 3 saf ini akan beri syafaat kepada si mati. 3 saf, 10, 30, 90, campur Pak Imam 100, Pak Imam doa 99, amin. 33 lah kalau 30, kalau 90. Sebab itu yang lepas dalam hadis, kalau besok yang menyembahyangkan kita 3 saf. Sebab itu Imam Malik mencadangkan, kalau tak cukup jemaah ramai, dia akan panggil, cukupkan 3 saf. Jangan buat 3 saf sorang-sorang, itu bukan saf, itu ngesaf sorang-sorang. Ada 3 orang ya? 3 orang jemaah, seorang imam, ada 4 orang. Kita buat 3 saf. Sorang. Itu bukan saf. Saf tidak boleh jadi kalau sorang-sorang. Saf boleh jadi bila 2 orang. 2 atau 3. Tapi kalau hari ni cuma 10, biasa kita buat 1 saf je lah. Boleh tak buat 3 saf? Boleh. 3, 1 imam. Cukup. Nak dapat syafaat daripada doa saf itu. Dan yang kedua yang lalu, kita ulang semula. Kalau esok yang menyembahyangkan kita 40 orang. Itulah kita cuba-cubalah iklankan. Bagi surat jemputan. Saudara kawan-kawan kita bagi surat jemputan. Ni besok mati ni. Aku nak mati besok pagi ni. Jangan lupa. Siapa tahu esok mati? Tak tahu. Kalau tahu, kita boleh jemput kawan-kawan, sahabat-sahabat. Datang ya esok sembahyangkan aku. Jadi dapat 40 orang, maka 40 punya doa itu syafaat bagi si mati. Apa dia? Permohonan itu dimakbulkan. Ini doanya. Allah, kau ganti dia yang ini Allah. Kau ganti dia ni Allah. Kau ganti dia ni Allah. Kau ganti yang ini Allah. Apa lagi? Kalau yang menyembahyangkan kita itu 100 orang. Maka dosa kita diampuni oleh Allah. Barakahnya apa? Doa tu 100 orang. Tapi adakah kita semua besok dipilih oleh Allah di saat kematian? Ada 100 orang yang sembahyang, tak tahu nak cakap ya Allah. Macam mana nak dapat supaya ramai yang menyembahyangkan kita? Kita kena ramai-ramai, rajin-rajin sembahyangkan sekiranya ada jenazah. Bagi perempuan tak apa, doa aja. Penting. Ya Allah, nanti aku mati ya Allah. Mudah-mudahan ramailah yang sembahyangkan aku ya Allah. Kerana syafaat dia tu yang kita nak pakai. Sahabat-sahabat beri syafaat tu. Doa tu kalau doa seorang mungkin tak lepas. Tapi bila 40, bila 3 saf, bila 100, okey. Itu yang lalu, maka
Doalah, kalau kita pun dah biasa baca yang panjang, dan akmalnya. Apa akmal? Dan sempurnanya doa bagi jenazah itu ialah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sampai situ ya, boleh, kurang sempurna wa'afi wa'fu anhu, apa dia, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakhi min al khataya kama yunaqqat thawbul abyad min ad danas. Berikutnya wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Semua cerita akhirat semua. Kau ganti dia tempat tinggal dia lebih baik daripada tempat yang ada. Kau ganti dia kawan-kawan sahabat lebih baik dia daripada sahabat yang ada. Okey, wa ahlihi wa zaujan, dan kau ganti dia kalau perempuan sebagai suami ke, kalau lelaki ganti isteri yang lebih baik lagi. Jelas kita kena tinggalkan suami kita dapat isteri kat sana kan. Wa zaujan khairan min zaujihi, itu maksudnya bagi dia pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang ada. Kita pemalas, dia suruh malas. Dia suruh sembahyang bangun malam pemalas, kerja tak nak bangun. Cari isteri. Kalau gitu jangan doakan yang ni. Tiba sini tak jadi, ya Allah. Dia tak nak. Apa sebab apa? Engkau ganti dia, ya Allah, si mati ni suami aku ni yang mati dengan isteri yang lebih baik daripada aku. Tak nak kita. Kalau itu potong tak apa. Janganlah baca je. Besok kita lah di sana kan. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Wa'idhu min azabil qabr, dan jauhkan daripada azab kubur. Wa fitnatihi, dan jauh daripada fitnahnya. Wa min azabin nar. Habis. Maka itu doa, tak hafal makna. Kitab Safinatah Jahiyah ni ada makna je. Rasa yang baru tu ada makna je. Orang-orang muda. Ada kan? Kita punya tak ada. Badan muka kita. Siapa yang kita tua ni, Haji Wahab tak ada kan? Kita tak ada. Itulah lebih kurang maknanya. Allah ganti lebih, kita mohon yang hidup ni doa, mohon lebih baik, lebih baik. Pasangan lebih baik. Tempat tinggal lebih baik. Apa lagi? Tempat kedudukan dia lebih baik. Okey, berikutnya rukun yang terakhir. Belum akhir lagi? Yang keberapa tu? Yang keenam selesai. Maka rukun yang ketujuhnya ialah memberi salam, iaitu tertentu ia kemudian daripada takbir akhir. Ini dia kata apa? Rukun yang ketujuh ialah beri salam. Ini tak boleh diubah tempat. Dia tertentu selepas takbir keempat. Ini bagi salam. Solawat boleh diubah-ubah tempat. Doa boleh ubah-ubah tempat. Tapi kat sini dijelaskan salam bukan. Yang ketujuh iaitu memberi salam, iaitu tertentu lepas daripada takbir yang akhir, takbir yang keempat. Dan sunat dibaca dahulu daripada salam. Lepas salam yang lepas salam itu assalamu lepas doa yang panjang tadi kan, sampai min azabi wa fitnatihi wa min azabin nar. Itu kan pada takbir yang ketiga kan? Kemudian habis apa tu? Jadi takbir yang keempat, sebelum kita beri salam, ada kalau nak baca tambah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Itu biasa kita baca. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Itu baru kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzi. Itu satu. Jangan jadikan ke hati kita ni teruk atau keras. Ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau dekat dalam situ dah. Maka itu sunat sebelum bagi salam. Cukuplah tambah apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Pun dah cukup juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Pastikan bagi salam, jangan assalamualaikum warahmatullahi. Ini beri salam yang sangat buruk lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini beri salam sangat buruk lah. Perasan tak? Kenapa buruk? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada mim dua kan? Ini salam yang sangat buruk. Sepatutnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan salah berhenti tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sembahyang selama-lamanya tolong qadha. Siapa yang sembahyang hari-hari Assalamualaikum
Assalamu, jaga mulut dah mum dulu. Assalam dulu. Baru mu jaga. Selama-lama ni kira buat qada Allah bila nak habis. Itu jadi penting itu ya. Rupanya. Jadi salamnya mana? Assalam. Lepaskan dulu baru mu. Assalamu. Assalamu. Bukan assalamu. Salah tu assalamu. Ya. Memang lari kita tambah dengan mim dua. Tak sama. Ada 2 mim. Sedangkan dalam kitab Safinatun Najah dan kitab Hidayatul Sibyan yang kita baca ni dulu peringkat awal, tidak boleh ditambah huruf, tidak boleh dikurang huruf pada Assalamualaikum. Memang salah. Mesti Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Masalah tu. Tak sah salamnya. Kerana telah ditambah huruf. Dia sama dengan pada tahiyat pada Fatihah. Alham. Tak ada contoh je. Itu tambah tu macam tambah. Al satu, le satu. Besar sangat gula-gula, big sweet. An'am, contohlah. Pun tak, dia tak lari mana tapi rosak. Ihdina. Sedangkan dina bukan ihdina. Salah tu. Tapi kalau dibaca tu, yang itu tak lari makna. Tak lari makna tu. Tapi kalau Assalamualaikum, siap. Jadi kan kita dah belajar rukun sembahyang dulu kan. Tak juga tu masalah sembahyang ni. Okey, jadi di sini akhir dengan lafaz salam. Kena salam betul. Assalamualaikum. Okey, wajib. Sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hujung aja ha. Assalamualaikum warahmatullahi. Hujung ada ha. Itu kalau tak ada ha, dada tak ada bunyi, tak apa. Dia sunat. Warahmatullah tu sunat. Kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Tapi kum tadi dah betul, tak apa. Itu sunat warahmatullah. Sebenarnya tu salah. Patutnya warahmatullah. Nak terus warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tu salah. Wabarakatuh. Siapa yang baca tahiyat dia betul, bagi salam dia betul. Tak, dia kena alif lam ta'rif dengan alif lam dan sin sabdu kena ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kalau tahu ke tak boleh. Kalau tak nak bunyi, mungkin ada kaul lain kata salamun alaikum. Tak ada alif lam. Salamun alaikum. Tapi tak ada, dia kena dengan alif lam. Alif lam syamsiah masuk, ada sabdu atas sin. Assalam. Salam tak nak. Kalau salam mungkin boleh diterima. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Macam tahiyat akhir dulu, kita tak nak 21 sabdu, kita nak 16 sabdu. At-tahiyyatu lillah. Kan? Buang apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Dah berapa sabdu buang? Kita malas nak panjang-panjang. At-tahiyyatu lillah. Tak apa, memang ada pun. Okey, assalam dia tak nak baca. Patut assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tak nak baca. Salamun alaikum. Buang sabdu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu lagi. Salamun alayna. Dia tak nak baca assalam. Pemalas? Tak kan? Memang pun ada kat disebut. Okay. Dia tak nak guna sabdu. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Patutnya assalamu alayna. Bila ada alif lam, mim satu baris dia mu. Tak ada alif lam, mim jadi dua barisnya mun. Itu ada dalam kitab, dalam pelajaran kita awal dulu di rukun sembahyang. Lafaz tahiyatul akhir 21 sabdu wajib diselesaikan. Siapa pandai jadikan 16 sabdu, maka kena buang kat situ. At-tahiyyatu lillah. Kan buang tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Buang. Tak apa. Tapi tuan-tuan, ambil yang kita dah biasa baca. Sebab Nabi mengajar sahabat. Lafaz tahi salah makhraj. Nabi ajar sahabat lafaz tahiyyatul akhir macam mana Nabi ajar sahabat
baca Quran yang 21 sabdu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai situ. Okey, berikutnya rukun yang ketujuh. Memberi salam selesai? Allah dah. Bermula sekurang-kurang tanam. Dah nak masuk tanam ni. Alamak. Tanam kena jumpa lagi sekali ke tanam ni? Okey. Banyak tu. Tak apa. Sebelum itu tak apa. Kalau kita tak masuk situ, kita ambil. Jika jenazah yang kafir, afdal jenazah dipikul. Okey, sekarang tadi sebelum kita tanam, belum tak apa, kita pikul dulu. Kita pikul sama-sama. Afdal jenazah itu dipikul. Kita berhenti sampai 7 dulu lah, tak apa, insyaAllah. Nanti pengajian nanti kita jumpa lagi satu, dapat lagi satu can. Okey. Afdal jenazah tu dipikul oleh 5 orang. Afdal dipikul oleh 5 orang. Disunatkan orang yang memikul tadi mampu berjalan dalam keadaan dia sempurna jalan dengan mayat itu, Allahumma salli ala Muhammad, mampu bawa cepat. Kalau yang mikul tu 5 orang, umur dah 81 tahun semua, lambat, kelelat, lambat. Ambil yang tahu, memang disuruh cepat. Sebab itu dalam sembahyang jenazah tak dituntut, tak disunatkan baca doa iftitah lambat. Kenapa tak baca? Boleh tak nak baca? Sila siapa nak baca. Tapi lambat. Dia nak cepat siap. Sebab itu dalam solat jenazah pun tidak dianjurkan surah. Nak baca boleh tak? Boleh. Lepas Fatihah baca surah boleh. Tak disunatkan sebab nak cepat. Solat jenazah tak ada at-tahiyyatul mubarakatus. Ada? Ada ke tak? Macam ada kamu ni? Tak ada. Terus saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa? Cepat. Tak payah tunggu-tunggu lagi. Dah selesai boleh sambil-sambil ngeteh-ngeteh tu. Tak ada dah. Jalan terus. Okey. Ada siapa yang tanya sebelah sini? Kalau waktu asar, siapa tanya? Lama dulu. Kalau waktu asar tu dikata ada masa panjang, jenazah dah siap, kebumikan terus, takut nanti ketika mengebumikan di waktu haram ujung, waktu mega, waktu rambang matahari. Sebab itu kalau asar, kalau takut nanti pengurusannya lambat, sembahyang fardu boleh makmum berjamaah lambatkan sikit, uruskan dulu. Kalau dia siap cepat. Kenapa? Nak cepat tu. Kalau kita tunggu dulu sampai sembahyang asar, kemudian dia khawatir nanti berlambat-lambat mengebumikan di waktu matahari jatuh. Haram mengebumikan mayat di waktu matahari jatuh, sama dengan hukum haram solat tanpa sebab. Sama je. Begitu juga haram mengebumikan mayat di waktu matahari tegak. Haram. Sebab dia sama dengan amalan orang-orang Yahudi, haram sembahyang di waktu syuruk. Naik matahari kan? Kerana di situ itulah berhubung dengan amalan-amalan syaitan tu. Kenapa haram sembahyang isyraq di waktu matahari naik syuruk? Kerana di situ dalam hadis betul Nabi sebut naiknya matahari bersama dengan tanduk syaitan. Siapa yang sembahyang? Orang penyembah api, penyembah matahari dia sembahyang. Kita jangan sembahyang dulu. Dia memang kejar tunggu. Naik dia sembahyang. Kita jangan, bezakan. Jadi sebab itu haram masa tu, haram masa tegak, haram masa jatuh. Lagi bagus kalau mayat nak dikebumikan antara maghrib dengan asar, terus malam je. Lagi bagus malam. Jangan dah hujung-hujung dibawa. Tangguh tak apa. Di ketika itu, tangguh kerana takut melalui waktu yang tersebut. Okay. Tengah hari dan zuhur dah dekat. Tangguh dulu tak apa. Solat zuhur. Lepas solat zuhur, terus bagi salam, angkat aja. Sembahyang sunat ba'diyah, nanti dulu tak apa. Doa, tak payah doa, tak apa. Terus je sembahyangkan mayat. Lepas sembahyang zuhur, terus je angkat. Doa tak apa. Terus yang penting tu, doa tu sunat. Yang penting tu yang fardu kifayah dulu kan. Dah sudah sembahyangkan dia, terus jalan. Jangan tunggu. Sebab itu pilih tadi, seboleh 5 orang kalau boleh lah. Tak boleh 7 orang. Tak boleh 9 orang. Kita sekarang tak pilih genap ganjil, asal angkat dia. Angkat dia. Sebenarnya yang bagus adalah yang ganjil-ganjil. Kerana innallaha witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil, wa yuhibbul witr. Allah suka yang ganjil. Kita digalakkanlah sembahyang ganjil bila waktu malam kan. Berikut, kalau jenazah tu kafir,
Pula ni, kita sikit lagi insya-Allah. Kalau jenazah tu kafir yang masih ada hubungan dengan kaum keluarga, seperti kafir tu ibu. Kita masuk Islam dulu. Si kafir tu ibu. Si kafir. Ya. Si mati kafir tu ibu. Naudzubillah. Si mati kafir tu bapa. Si mati kafir tu beradik-beradik. Si mati kafir tu suami. Atau si mati kafir tu isteri. Atau si mati kafir tu ada hubungan jiran. Atau si mati kafir tu kawan-kawan. Boleh ikut pergi kubur tak? Orang kata, benda kau ikut-ikut. Boleh hantar ke tanah perkuburan. Kawan-kawan kerja, orang kata, ini boleh ada kat kubur Cina kau buat apa ni? Tak. Kita boleh datang. Itu dalam sebelum sembahyang lah. Ini cerita kita sebelum kita nak kebumikan. Masa kita datang tu. Dan itu dia boleh. Jangan pelik tak apa. Saya pun pelik juga ni kan. Sedangkan kita dah masuk Islam lebih dulu. Tapi, kalau dah masuk Islam, dia murtad, tak payah. Ini keluarga, sebelahkan keluarga masuk Islam. Tapi kalau dia dah Islam, dia murtad, tak payah. Okay? Dan anda kata mayat yang kita bawa, contoh berlaku seperti gelang patah. Kan? Kapal terbang, terampas, hancur sama kan? Apa dia buat tu? Dia mandikan, campur aja, dia tak boleh pisah dah. Disembayangkan. Dan ikut hukum, sembayangkan, kemudian ditanam kat mana? Ditanamkan dia di sepadan kubur kafir dan Islam. Kita masuk kat kubur Islam. Buat satu kubur sendiri. Sepadan. Mana ada sepadan? Tak ada. Tanam je. Kalau mayat itu, mayat yang bercampur dagingnya. Okay. Dan sekarang dah sampai kubur. Keluarkan mayat daripada keranda. Kita lihat sekarang macam mana dia keluarkan. Ataupun dimasukkan keranda. Sebenarnya, tak sunat masukkan keranda dalam tu. Keranda tak perlu masukkan. Sekarang dah tak masuk. Bakri tak masuk keranda je. Tak masukkan. Masuklah keranda je. Keranda tu. Tak sunat dimasukkan keranda. Tak sunat lagi dimasukkan tikar ke apa bantal ke dalam kubur. Tak ada, ambil semua-semua naik. Tapi bila tanah itu, tanah yang bunyuk, lembik, maka masuklah dengan keranda. Tanah keras tak? Dia ada liang lahat dan liang syak. Nanti kita akan jumpa kat situ. Jadi, cara masukkan. Bukan suka-suka nak angkat daripada keranda, nak keluarkan tu. Keranda buat balik. Nak masukkan tu, nak keluarkan bukan angkat, seimbang tak? Keluarkan kepala dulu. Keluarkan kepala dulu, tinggikan kepala. Bukan sama-sama, tak? Dia sunnah yang kena buat. Besok kita diangkat daripada keranda macam mana? Takut diangkat kaki, cengkeweng tak? Tak bukan cengkeweng. Diangkat suka-suka. Asal boleh tak? Saya tak nak diangkat sama kalau boleh. Saya nak kepala saya naik dulu. Bukan apa. Ini, kalau kita tahulah. Kalau kita di sana itu, kita terpilih mengurus, naikkan kepalanya dulu, ditinggikan kepala. Naik kepala dulu baru kaki. Nanti masuk kubur, kaki dulu. Baru kubur, kakinya dulu. Bukan kaki dirikan tak. Dicondongkan. Kakinya jejak dulu. Baru kepala yang turunkan. Tuan-tuan, ini ada dia punya hikmahnya. Kenapa disusun begitu? Allah. Jadi ketika masukkan dalam kubur, kakinya dulu, baru kepala turunkan. Kaki dah masuk dulu, kepala baru turunkan. Okay? Ketika diambil daripada keranda, kepalanya naikkan dulu, baru diangkat. Jadi ada tempat-tempat itu. Ini jadi panjang lagi ni, insya-Allah dah kita jumpa lagi satu lah ni ya. Sebelum tu nanti boleh bincang-bincang dengan Tuan Haji Latif apa kitab yang kita nak bawa akan datang mungkin di hujung bulan insya-Allah. Dan sekali lagi apa tadi pun dah dielankan, minta doa lah untuk sahabat-sahabat semua atas hal saya yang tadi tu, mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan saya. Dia segera bersihat untuk kita terus lagi jumpa, untuk kita berkitab sama-sama lah, walaupun sedikit, walaupun satu ayat, mudah-mudahan dengan berkitab ni insya-Allah ada manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa saya, insya-Allah. Berkat kita duduk majlis ilmu juga, insya-Allah. Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya, dia ampunkan dosa-dosa mak bapak kita sekali. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.